Sekejap lagi kita nak berbicara mengenai soal alam sekitar, menghargai alam sekitar. Tapi kalau rasanya kita dah terus saja bersama dengan tetamu kita. Memang banyak ratifikasi kepada perjanjian antarabangsa seperti perjanjian Kyoto dan sebagainya terus dijalankan di Malaysia ini. Dan pada 2008 saya rasa belanjawan ataupun bajet ketika itu sudah pun memulakan isu-isu hijau. Pembentangan bajet ketika itu menitik beratkan pengurangan emisi karbon ataupun CES. Tapi ketika ini kita berbincang tentang persidangan yang bakal dijalankan. Persidangan ketua-ketua kerajaan pada tahun 1989 menetapkan tarikh 21 hingga 27 Oktober ini sebagai Hari Alam Sekitar Malaysia. Jadi sambutan ini akan terus diadakan untuk seminggu yang akan diangkat sebagai Minggu Alam Sekitar Malaysia daripada esok hingga 27 hari bulan nanti. Jadi untuk bercerita dengan lebih lanjut, kita telah pun bersedia dengan tetamu kita di sini, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Malaysia, Yang Hormat Datuk Dr. Ahmad Kamarul Najib Cik Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Jadi sedikit sebanyak kita telah pun memberikan mukadimah tentang sambutan Minggu Alam Sekitar ini. Tapi apakah objektif sambutannya dan bagaimana dia bakal disambut? Terima kasih. Teresa Nadana. Sebenarnya Minggu Alam Sekitar Malaysia yang telah diperkenalkan setiap tahun adalah bertujuan untuk mempromosikan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia supaya lebih dapat memupuk kepentingan alam sekitar dalam kerja harian ataupun dalam kegunaan harian. Jadi minggu ini juga adalah sangat penting. Kalau kita tidak sambut, setiap tahun kita akan mungkin terlupa. Jadi sebagai dari pihak kerajaan, Minggu Alam Sekitar Malaysia ini sangatlah penting supaya kita sentiasa berterusan mempromosikan kesedaran alam sekitar supaya masyarakat kita akan lebih peka dan lebih mesra alam. Itulah tujuan sebenarnya. Dan bagaimana untuk sambutan kali ini? Untuk sambutan kali ini kita ada berbagai aktiviti dan kita akan buat aktiviti ini Minggu Alam Sekitar di Tasik Titiwangsa Kuala Lumpur yang akan bermula besok pada 21 Oktober 2012. Dan aktiviti yang kemuncaknya ialah Enviro Run yang melibatkan pelibatan rakyat daripada pelbagai umur. Ada yang boleh berlari 7 km, 5 km dan 2 km. Dan di samping itu juga kita juga adalah Enviro Walk untuk orang-orang yang penting, yang berumur, bagi memberi juga peluang supaya terlibat ataupun memeriahkan lagi Minggu Alam Sekitar ini. Dan aktiviti-aktiviti lain yang kita ada di samping Enviro Run ialah mari memancing di Tasik Titiwangsa juga. Kita ada juga aktiviti mewarna untuk kanak-kanak dan juga Raja Band dan sebagainya. Jadi di samping itu kita juga ada pameran-pameran dan juga ujian-ujian alam sekitar seperti pameran untuk e-waste dan juga untuk ujian asap kenderaan. Semua itu tentang sambutan Minggu Alam Sekitar. Pada tahun 2008, bajet ketika itu telah pun mengetengahkan tentang isu-isu hijau. Kita ada GBI, Green Building Index dan sebagainya, yang telah pun diwawarkan oleh Yang Amat Berhormat menerusi bajet ketika itu, dan terus diangkat tema hijau ni sehingga tahun 2012 dan selanjutnya pada tahun 2013 juga ada peruntukan untuk penggunaan teknologi hijau. Jadi sejauh mana kita di Malaysia ini sudah mencapai satu tahap yang boleh dikatakan telah meningkat sejak 2008 dalam penggunaan teknologi hijau? Terima kasih. Sebenarnya teknologi hijau ni ataupun amalan hijau ni adalah salah satu tema yang telah diperkenalkan bukan kata di Malaysia saja, di seluruh dunia. Jadi sekarang kita dah memang
jadi Malaysia untuk jadi relevan dengan keadaan semasa sekarang, masa dunia sekarang, jadi kita kenalah mempertingkatkan teknologi hijau ini. Dan contohnya di Jabatan Alam Sekitar sendiri kita ada cleaner production. Ini adalah satu untuk mempromosikan industri hijau, iaitu mereka dapat mengurangkan penggunaan tenaga, mengurangkan penggunaan air dan juga bahan-bahan kimia. Jadi dengan mempergiatkan lagi aktiviti hijau ini, kita boleh menjangkakanlah di masa akan datang alam sekitar kita akan lebih mesra dan lebih terjamin. Sebab kita mesti ingat bahawa alam sekitar ni penting bukan saja untuk generasi kita tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dan saya cukup berbangga kerana apakah penterjemahan teknologi hijau yang saya nantikan selama ini, iaitu kereta elektrik, sudah pun menjadi kenyataan. Ada syarikat yang sudah pun mengeluarkan kereta elektrik, dan saya sudah pun melihat stesen mengecas kereta elektrik yang pertama di sebuah pusat membeli belah di Malaysia. Jadi adakah kita sudah mencapai tahap di mana akan ada satu hari nanti bila kereta elektrik yang merupakan penterjemahan teknologi hijau yang paling berkesan kepada individu akan terus dikeluarkan oleh syarikat Malaysia? Ya, insya-Allah lah, saya menjangkakanlah peredaran teknologi ini berkembang begitu cepat. Jadi seperti saya kata tadi, untuk jadi relevan dengan persaingan dunia luar, jadi kita kenalah mencari jalan supaya kita juga setanding dengan dunia luar. Jadi teknologi menggunakan kereta elektrik ini adalah salah satu contoh di mana kita juga saya rasa memang dianya efisien dari segi alam sekitar, dari segi teknologi hijau, kerana bukan setakat pantas tetapi tidak mencemarkan. Jadi inilah satu perkara yang sangat penting dibanding dengan kereta tradisional sekarang ini, di mana kita menggunakan minyak, petrol dan sebagainya, adalah sedikit banyak melepaskan bahan-bahan kimia ataupun VOC, volatile organic carbon dan sebagainya. Jadi ini memberi pencemaran pada alam sekitar. Jadi dengan menggantikan dengan kereta elektrik, jadi satu masa kita akan dapat menjamin kita punya kesihatan, menjamin kita punya kesejahteraan alam sekitar, dan kualiti hidup kita lebih baik. Dan satu ya, Malaysia merupakan sebuah negara yang kecil dengan jumlah 28 juta penduduk sahaja berbanding dengan negara maju yang tinggi kepadatan penduduknya dan juga industrinya. Jadi secara langsung memberi impak kepada alam sekitar yang lebih besar daripada kita. Jadi bagaimana agaknya kita ni mampu untuk membawa pada satu perubahan meskipun bersaiz kecil dari segi kepada penduduk dan industri? Okey, kita tidak mengukur dari segi population ataupun penduduk. Kalau walaupun kita punya penduduk 28, kita kata kecil, tapi sebenarnya 28 juta adalah kecil, tapi sebenarnya tidaklah kecil dibandingkan ada juga negara-negara maju yang penduduknya lebih rendah daripada kita. Tetapi yang penting di sini ialah sikap. Kita punya cara hidup kita, sikap kita hendaklah berubah, lifestyle lah orang kata. Jadi kalau kita dapat mengubahkan sikap kita supaya lebih mementingkan kepada alam sekitar, dengan adanya penduduk 28 juta pun tidaklah jadi masalah. Contoh sekarang ni di Malaysia misalnya, kita banyak menggunakan beli bahan makanan, plastik dan sebagainya. Lepas itu kita membuang. Dan kalaulah 28 juta, kalau seorang buang 1 kilo pun cukup lah. Cuma bandingkan kalau 28 juta ada berapa banyak kilo dalam satu hati. Jadi dalam hal ini kita akan menghadapi masalah dari segi pelupusan bahan buangan atau sisa buangan. Dalam untuk mengatasi masalah ini, kita terpaksa cari tapak pelupusan yang lebih besar dan luas. Dan dengan peningkatan penduduk-penduduk yang di Malaysia, maka kawasan tanah untuk pelupusan juga akan
menjadi terhad lah. Jadi kita tidak ada cara lain lah. Dalam keadaan ini kita terpaksalah pergi kepada alternative method atau cara kaedah lain untuk melupus. Contohnya seperti incinerator. Dan saya rasa incinerator adalah salah satu teknologi yang sangat baik, dan dia dapat mengurangkan penggunaan tanah, dan kita juga dapat menangani masalah alam sekitar dari segi pelupusan sampah dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang alam sekitar, kita tidak boleh lari daripada berbicara tentang penguatkuasaan. Kita sering kali diangkat sebagai negara ahli kepada perjanjian antarabangsa. Sejak tahun 1974 lagi, bukan baru, Malaysia sudah menjadi ahli kepada beberapa perjanjian antarabangsa yang terkini, Kyoto Protocol ataupun perjanjian Kyoto. Jadi dari segi penguatkuasaan, adakah kita semakin mencapai status di mana perundangan kita mampu untuk menangani isu-isu alam sekitar dengan berkesan? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita mampu. Saya memang yakin mampu, sebab kita adalah di antara negara membangun yang terawal menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kita bermula pada tahun 1974 lagi. Jadi ada juga negara-negara maju pun belum ada pada ketika itu yang menggunakan akta. Jadi dengan mempromosikan Akta Kualiti Alam Sekeliling ini, kita dapat menguatkuasakan ataupun dapat mempercepatkan pematuhan kepada kualiti alam sekitar. Dan baru-baru ini pada tahun 2012 juga kita telah membuat beberapa pindaan dalam akta 1974, Akta Kualiti Alam Sekeliling, dengan tujuan atau maksud supaya kita lebih relevan dengan keadaan semasa. Jadi apa-apa isu yang baru timbul, isu-isu alam sekitar yang baru timbul, dapat ditangani dengan melalui akta yang baru dipindah tersebut. Contohnya sekarang ni banyak kita bercakap tentang masalah perubahan iklim, masalah logging atau pembalakan dan sebagainya. Jadi dengan adanya pindaan-pindaan ini, kita dapatlah memenuhi kehendak desakan antarabangsa, iaitu perubahan iklim misalnya, Kyoto Protocol dan sebagainya. Itu adalah satu langkah yang baiklah yang dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar dan juga oleh oleh semua pihak di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, dan juga oleh agensi-agensi di negara kita. Jadi sekarang juga kita cuba nak mempromosikan satu lagi iaitu dipanggil pematuhan kendiri, iaitu self-regulation. Tapi ini adalah untuk memberi peluang kepada industri-industri, orang awam, dan juga pihak-pihak swasta dan sebagainya lebih bertanggungjawab dalam menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Konsep ini adalah baik, dan malahan di negara-negara maju konsep pematuhan kendiri ini sudah menjadi satu perkara yang biasa. Tapi di Malaysia ni kita baru bermula, dan kita berharap satu masa nanti kita akan juga seperti negara maju dalam pematuhan kendiri. Dalam hal ini kita juga memperkenalkan satu lagi, iaitu kita tidak boleh memberi memulakan dengan straight atau memulakan dengan terus pematuhan kendiri. Kita ada guided self-regulation, iaitu kita cuba membantu pihak-pihak industri dan sebagainya macam mana nak menjalankan pematuhan kendiri. Baik, terima kasih. Dan kami juga harapkan anda semua penonton semua jangan pula untuk kita sentiasa ingatkan diri kita agar kita menghargai sayang pada alam sekitar ini. Jadi selamat menyambut Minggu Alam Sekitar Malaysia. Kita tidak perlu tunggu sehingga esok untuk bermula. Kita sudah bermula hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Sapa Pagi Waktu Malaysia. Dan itulah dia, Minggu Alam Sekitar akan terus dilangsungkan sehingga 27 hari bulan Oktober secara rasmi. Tetapi secara tidak rasmi anda boleh terus menyambut Hari
alam sekitar sepanjang tahun sebenarnya. Setiap hari, sepanjang masa, di mana saja kita berada. Baik, kita berehat seketika dan